Baik, Alhamdulillah sudah kembali bersama kami dalam pagi. Seperti yang kita nyatakan ataupun dijanjikan tadi, kita akan bersama dalam segmen Melayu Islam Beraja, di mana kita akan perkatakan mengenai dengan rakyat Brunei adalah bangsa yang budiman. Jadi bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu Yang Mulia Pengiran Dr. Khairul Rijal bin Pengiran Haji Abdul Rahim, merupakan penolong Profesor Akademik Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum, Prof. Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi menerusi segmen kita pada pagi ini, segmen Melayu Islam Beraja, rakyat Brunei adalah bangsa yang beriman. Mungkin Doktor boleh mengungsikan apa yang dimaksudkan dengan tajuk ini. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Tajuk segmen kali ini dipilih ialah tentang rakyat Brunei adalah bangsa yang budiman. Kata kunci utama dalam tajuk ini ialah budiman. Seperti yang kita ni maklum barangkali, pada tahun 1909, Sukan Si Negara Darussalam, maskot kita ni ialah Awang Budiman. Jadi, pada minggu ini, saya cuba melihat maksud budiman tersebut. Jadi, budiman ini merupakan kata terbitan daripada asalnya budi, menerima imbuhan man, budiman. Jadi kebudiman itu bermaksud orang yang mempunyai, mengamalkan banyak budi. Orang yang berbudi, yang mempunyai bijaksana dan sebagainya. Artinya di sini ialah kalau macam orang yang terlibat dalam seni, ia akan bertambah dengan man jadi seniman. Manakala orang yang berbudi, ia dipanggil sebagai orang yang budiman. Dalam konteks konsep negara Melayu Islam Beraja, terdapat 3 budi utama, yaitu budi bahasa, budi pekerti, dan budi bicara. Apabila seorang orang Brunei memiliki 3 budi ini, yaitu berbudi bahasa, berbudi pekerti, dan berbudi bicara, maka ia barulah digelar sebagai seorang yang budiman. Baik, ya, sedikit penjelasan sebagai mukadimah kita pada pagi ini, Auda, ya. Dan untuk lebih jelas lagi, ya, kita ingin mengetahui juga, ya, Yang Mulia Pengiran Doktor, mungkin dapat menghuraikan dengan lebih lanjut maksud budi bahasa, budi pekerti dan budi bicara. Silakan. Okey. Budi bahasa dalam seperti jelaskan sebelum ini ada 3. Budi bahasa, budi pekerti dan budi bicara. Jadi kami lihat dahulu tentang budi bahasa. Budi bahasa ini adalah melalui percakapan. Artinya suatu perkataan yang kita dilontarkan melalui mulut katanya. Seterusnya ialah budi pekerti, perbuatan. Artinya tingkah laku kita ni. Dan akhir sekali, akal pikiran, iaitu budi bicara. Artinya bagaimana seorang itu menggunakan akal pikiran. Jadi lengkapnya budi dalam konteks negara Darussalam tersebut tentang percakapan, perbuatan, dan akal pikiran. Kita ni lihat tentang budi bahasa. Budi bahasa percakapan tadi dalam konteks Brunei, khususnya dalam konsep Melayu Islam Beraja, kita tadi lazim menggunakan bahasa yang lemah lembut. Berjumpa orang dengan bahasa lembut, menegur orang biasanya dengan Assalamualaikum. Lembut. Lemah lembut ini satu perkara yang sangat penting. Melalui kelembutan budi bahasa inilah akan melahirkan satu ketenangan. Apabila ada ketenangan, maka akan wujudlah satu komunikasi yang lebih indah, lebih di negara Darussalam pun banyak bahasa-bahasa sastra menunjukkan keindahan budi bahasa di segi lemah lembut. Dan yang kedua, budi bahasa tergambar juga melalui
mengutamakan bahasa Melayu. Bukanlah maksudnya di sini kita menolak penggunaan bahasa Inggeris ataupun bahasa-bahasa lain, tetapi mengutamakan. Artinya meletakkan sesuatu bahasa Melayu itu di tempat kerasmiannya. Sebagai contoh dalam satu majlis, dalam adat beristiadat, kita ni orang Brunei masih lagi menggunakan bahasa Melayu. Betul. Sebagai contoh kalau orang Meminang, bahasa Melayu dalam acara-acara rasmi negara. Macam pada masa ini, masing-masing negara kita menggunakan bahasa Melayu. Itu namanya meletakkan, mengutamakan bahasa Melayu, budi bahasa orang Brunei. Kemudian, budi bahasa ini juga, ini paling unik. Juga tergambar melalui kebolehan seorang itu berbahasa dalam dan berterasul. Ini yang penting. Sebagai contoh, inilah keunikan Brunei. Bila berjumpa dengan, sebagai contoh, bila bertemu dengan kebolehan Maha Mulia, kita akan menggunakan ambah ke bawah dari Tuan Patik. Dengan putra-putra sultan kita menggunakan amba duli tuanku, dengan putri-putri kepada Maha Mulia kita menggunakan amba tuanku. Dan kadang-kadang kalau tadi lazimnya kalau kita ni berjumpa dengan pengiran-pengiran saya akan buat peramba, kalau perempuan dia akan berkaula. Dan banyak lagi contoh bahasa dalam ini. Kadang-kadang kalau sebagai contoh yang lazim yang ini perlu tadi jelaskan lebih lanjut. Sebagai contoh kalau orang kan kesiring, ketandas, ia tidak akan menggunakan istilah ketandas. Dia bahasa lembutnya, bahasa budi bahasa tadi kesiring ataupun ke sungai. Atau nampaknya macam sebagai contoh, kalau kita ni menegur satu orang tu, ia berpakaian yang kurang kemas. Kita ni tidak akan mengatakan bajumu tidak kemas, tapi kita akan menyatakan panas hari ini. Maksudnya pakaian itu kurang elok. Itu budi bahasa kita ni yang unik di Brunei. Selanjutnya ialah budi pekerti. Budi pekerti ini pun ialah perbuatan. Perbuatan artinya tadi percakapan, yang ini perbuatan. Artinya kalau dalam bahasa Arabnya fi'lun, perbuatan, kata kerja. Artinya tingkah laku kita ni, kelakuan, perangai, akhlak, maksudnya perwatakan. Orang Brunei ini juga jelaskan melalui sebagai contoh kalau kita bertemu orang, salimnya orang Brunei akan berjabat tangan. Walaupun zaman Covid ini kita ni indah berjabat tangan, tapi kita ni akan tangan begini. Artinya itu setingkah laku yang budiman. Dan lagi sebagai contoh kalau kita bersalam, selepas berjabat tangan, tangan tu ni akan selalu ke dada. Tanda penerimaan kita ni. Tanda tadi saya pun kurang faham. Kenapa kita ni perlu selepas berjabat letakkan di bahagian dada. Itu satu budi pekerti yang sangat cantik dalam masyarakat orang Brunei. Kemudian jangan budi pekerti ini ketika laku, tadi juga melihat kepada perwatakan, penampilan. Sebagai contoh pakaian. Pakaian. Kayak kita ni macam bila contohnya saya pada masa ini masuk ke dalam aktivis menggunakan songkok, baju. Itu adalah kesesuaian. Kita ni sebagai seorang orang Brunei tahu bila tadi kan menghadiri satu majlis perkahwinan sebagai contoh, kita akan memakai cara Melayu lengkap, bersongkok, bersinjang dan sebagainya. Begitu juga dengan acara kalau tadi macam di pejabat kerajaan, semua dengan lengkap dengan pakaian-pakaiannya. Walaupun pada masa ini kita ni kadang-kadang ada menggunakan pakaian baju polo kata dipanggil baju yang ada koda tu, tapi kita ni tetap memasukkan baju di dalam sebagai satu kekemasan, artinya namanya penampilan. Begitu juga dengan wanita terutama sekali wanita paling banyak mempunyai pakaian ini. Ya daripada pelbagai bentuk bermanik macam-macam, tudung lah macam-macam. Kalau tidak di satu sekarang sudah berlingkar-lingkar macam-macam. Itu semuanya nilai penampilan kita ni yang kata orang estetik, mencintai keindahan. Seterusnya yang ketiga ialah budi bicara. Ini yang paling penting. Tadi percakapan, perbuatan dan penyempurnanya budi menatu ialah akal fikiran. Jadi bagaimana budi bicara ni, akal fikiran ni seolah-olah katanya itu menjadi seorang hakim untuk keupayaan katanya, daya upaya katanya membuat satu keputusan. Sebagai contoh, kalau dalam satu pengalaman saya sebagai seorang pensyarah di universiti, bila pelajar itu hari datang sama ada kita ni menerima ataupun menolak, itu adalah budi bicara kita ni. Itu penting. Inilah kata orang menggunakan akal fikiran ini sesuatu yang amat rumit. Kemudian syarat untuk kita ni bakal budi bicara ni, akal fikiran tadi ini ialah bertimbang rasa. Tidak ada perlu sifat timbang rasa. Artinya kita ni boleh
menerima toleransi pandangan-pandangan orang lain. Ya. Jadinya kalau sekiranya budi bicara, budi bahasa, budi pekerti, budi bicara ni tiga-tiga ni lengkap, maka wujudlah masyarakat Brunei yang bangsa budiman. Seperti ada pepatah Melayu mengatakan, tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Sendi bangsa ialah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Maksudnya, jika kita ini dah berbudi, maka runtuhlah bangsa. Ada juga pantun lagi yang lazim daripada zaman saya sekolah rendah pun saya ajarkan, iaitu pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Okey, itu antara penjelasan lebih jelas ya mengenai dengan maksud budi bahasa, budi pekerti dan juga budi bicara. Jadi apakah antara harapan dan juga saranan Pangeran Doktor sendiri agar orang Brunei dapat menghayati dan juga mengamalkan jati diri nilai penting orang Brunei budiman ini? Silakan. Okey, seperti yang saya jelaskan tadi yang lebih lanjut, harapan sebetulnya saya bersama dengan pejabat sekretariat Majlis Tertinggi Bersama Raja sering pada masa ini kalau memberi taklimat ataupun ceramah sering mempromo budiman ini. Kerana pada pandangan kami, jika seorang Brunei itu mempunyai sifat jati diri budiman, insya-Allah adalah kunci utama. Jadi harapan saya ialah berharap semoga semua rakyat Brunei akan dapat mengamalkan dan juga memohon dan jika dapat ada kerjasama tadi sama pihak Radio Television Brunei untuk kita sama-sama mempromokan nilai budiman ini kepada masyarakat seluruh Brunei ini. Artinya kita ambillah sukut baik Sukan C-19 tersebut bahawa kita ini menerima peserta dan kontingen berluar, kita ini menerima dengan maskot budiman. Artinya kita ini orang Brunei itu menerima mereka dengan budi bahasa, budi bicara, budi pekerti. Jadinya kalau orang budi bicara, jadi kalau orang Brunei tersebut, jika kita ini berbudiman, insya-Allah. Artinya saya pun mengikuti perkembangan pada masa ini, kalau semasa hari kebangsaan baru-baru ini, ada generasi muda memakai baju awang budiman. Jadi kami di pejabat sekretariat Majlis Tertinggi Bersama Raja dan juga Akademi Pengajian Brunei merasa bangga melihat persembahan tersebut. Jadi insya-Allah jika kita ini berganding bahu, insya-Allah masyarakat kita ini akan dapat mengekalkan rakyat Brunei yang berjiwa ataupun berjati diri, beridentiti budiman. Ya, alhamdulillah. Ini kata dalam patriotik, memiliki jiwa patriotik lah ya. Semangat penting. Semangat patriotik. Apalagi bila menyambut ulang tahun dari kebangsaan kita pada setiap tahun ya, yang mulia Pangeran Doktor ya. Baik, terima kasih ya di atas penjelasan yang telah dikongsikan bersama, merupakan nyorang perkongsian ilmu yang sangat berguna. Mungkin Atul ingin menambahkan lagi mungkin dalam masa kita yang tersisa 2 minit ini ya, Pangeran Doktor, untuk mengekalkan dan juga menarik minat para belia dalam kita ini sama-sama menanai segmen kita ini ataupun Melayu Islam Beraja ini, terutama sekali topik yang kita bincangkan pada hari ini, rakyat Brunei adalah bangsa yang budiman. Macam mana kita akan menerapkan kepada para belia kita ini? Okey, salah satu poin penting dalam melaksanakan MIB ini ialah melalui pendidikan atau penting. Jadi saya tidak akan bercerita panjang tentang pendidikan. Jadi saya yakin bahawa dalam model-model pengajian MIB pun sudah lengkap dengan tanggungjawab. Betul. Artinya mengenai dengan seorang yang bersifat budiman, budi pekerti. Manakala dalam aspek lain lagi ialah tentang bagaimana usaha kita ni itu dari semasa ke semasa. Untuk sebagai contoh, kalau kita ni melihat ajaran Islam, setiap minggu kita ni akan ada khutbah Jumaat. Ini saya mengambil satu yang benda yang positif, yang baik, bahawa kita ni perlu saling terus-menerus mestinya berceramah, menerangkan dengan budiman. Ataupun paling senang sekali kalau ada generasi muda kita ni ataupun walaupun generasi yang sudah veteran melakukan kesilapan ataupun kurang bercanggah dengan nilai-nilai budiman tersebut, tadi boleh menegur dengan baik. Artinya menegur dengan budiman juga, berbudi bahasa, berbudi pekerti. Yang penting sekali bagaimana kita ini menggunakan budi bicara kita ini dalam satu menyelesaikan satu perkara. Artinya orang Brunei itu kalau dalam konteks budi bicara ini
adalah juga seorang hakim Aha. dalam konteks untuk mengekalkan konsep Melayu Islam Beraja. InsyaAllah jika orang Brunei ini dapat mengekalkan tiga budi tersebut, budi bahasa, budi pekerti, budi bicara, insyaAllah benda ini akan dapat kita kekalkan. Dengan kata lain, orang Brunei itu perlu menjawat, perlu memelihara, perlu memakai dan memupuk nilai budiman kepada generasi-generasi seterusnya. Alhamdulillah. Demikian tadi ya penjelasan mengenai dengan topik yang kita bawakan pada hari ini, iaitu segmen Melayu Islam Beraja, rakyat beriman adalah bangsa yang rakyat Brunei, maksud saya rakyat Brunei adalah bangsa yang budiman. Yang paling penting adalah kita ni bertanggungjawab sebenarnya untuk mengekalkan. Jadi terima kasih untuk Yang Mulia Pangeran Doktor dengan penjelasan yang telah pun diberikan sementara tadi ya.